Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada MC pada pagi ini ya. Kerana tiap saya begitu hebat sekali, rasa nak terbang terus ke atas. Rasa berdebar-debar pun ada. Sebab inilah kali pertama saya berkongsi di Dewan ini ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada MMC Pusat kerana sudi menjemput saya dari Kuantan. Mula-mulanya tak nak datang sebab tahu sini orang ramai, orang hebat-hebat ramai. Jadi kita nak berkongsi takut kita malu-malu sikit lah orang Pantai Timur. Okey. Lagu tadi pun lagu Pantai Timur Okey. Keduanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada MCCM Mr. Yap Kitek kerana beliau sendiri telah menjemput saya kemari Dan tak lupa kepada sebuah syarikat yang sungguh hebat yang telah membuka mata saya terhadap peluang multi level marketing kali kedua, iaitu syarikat Akan Sendirian Berhad. Okey, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Amiruddin Ali Ahmad. Saya berumur 51 tahun, berasal daripada Pantai Timur. Okey. Saya seorang pakar perubatan pembiusan ataupun anesthesiologist dan bekerja di sebuah hospital swasta di Pantai Timur. Dan saya sudah berumah tangga. Isteri saya ada di bawah, Puan Norisha. Sila berdiri. Okey. Beliau dulunya seorang ketua jururawat. Dan setelah saya berjaya di luar sana, saya minta dia menjadi suri rumah sepenuh masa. Okey, dan saya dikurniakan 4 orang anak. Anak saya yang paling tua sedang belajar bidang perubatan di luar negara atas biaya sendiri. Okey. Dan itulah sedikit sebanyak tentang diri saya. So, apa khabar tuan-tuan semua? Wah, memang anda semua luar biasa. Ya, sebab kalau tidak, tuan-tuan pun mungkin takkan kemari takkan mahu nak jumpa siapa yang nama Dr. Amir Okey. Saya juga ingin meminjam tepukan tuan-tuan dan perempuan lah supaya beri saya lebih semangat, boleh tak? Saya minta tepukan mereka 1, 2, mula. Wah, rasa nak datang lagi lah lain kali. Boleh tak? Okey. Sebenarnya topik yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan mungkin tak berapa sesuai untuk saya lah. Kerana dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang ada di depan anda saya rasa malu lah. Tapi tak apa, saya ingin berkongsi kisah kejayaan saya di luar. Boleh tak? Okey, di luar Elkenah. Seperti yang saya katakan sedikit sebanyak sebenarnya saya memperolehi diploma sains pada tahun 75. Dan selepas itu saya masuk ke bidang perubatan, mendapat doktor perubatan pada tahun 81. Pada tahun 92 saya mendapat sarjana perubatan bidang anesthesiologi. Dan saya bekerja sebagai ketua jabatan anesthesiologi di salah sebuah hospital kerajaan di Pantai Timur. Tak lama selepas itu, saya meletak jawatan dan bekerja di sebuah hospital swasta dan juga memegang jawatan medical director selama 4 tahun di hospital tersebut. Tetapi kenapa agaknya saya boleh berjaya? Saya buat cerita. Saya masa kecil, saya ni adik-beradik 10 orang, saya nombor 7. Laki-laki yang paling kecil lah. Jadi saya manja dengan nenek. Nenek saya orang Kuala Lumpur Dia orang Kuala Lumpur. Mana-mana dia pergi, saya ikut. Jadi biasalah tengok Kuala Lumpur. Bila saya mula pergi sekolah, cikgu tanya, Amiruddin Ali Ahmad, saya nak jadi apa? Darjah 1. Saya kata saya nak jadi doktor. Wah, darjah 1 dah jadi doktor dah, betul ke? Bila saya pergi darjah 2, cikgu tanya lagi, Amiruddin Ali Ahmad nak jadi apa? Saya kata nak jadi doktor juga.
Wah, masa kecil dah ada cita-cita. Tapi keluarga saya biasa-biasa. Keluarga saya biasa-biasa. Saya kena fikir bagaimana nak jadi doktor. Tak ada orang bimbing. Macam anda, untung ada upline. Okey. Jadi saya pun masa saya masuk ke menengah rendah, tingkatan 1, 2 dan 3, saya dah masuk ke lebih kurang macam pure science lah. Masa tu LTE, dia ada science 1, science 2, maths 1, maths 2. So dah masuk bidang itu. Saya lulus dan saya pergi ke sebuah bandar yang lebih besar dan masuk ke sekolah yang agak baik. Masa tu asrama penuh pun tak banyak. Jadi saya masuk pure science. Lulus pada pure science, saya pun fikir lagi, wah, macam mana saya nak dah peluangkan diri saya masuk ke bidang perubatan. Saya ambil diploma. Saya dapat diploma sains pada tahun 75 dan layak masuk ke bidang perubatan. Alhamdulillah. Dan terpaksalah belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh sehinggalah saya berjaya mendapat ijazah perubatan, doktor perubatan. Semasa saya dalam menengah rendah, bapa saya ni adalah tanah-tanah sikit lah, tanah-tanah kebun getah dan sebagainya. So saya dibawa oleh bapa saya kebanyakan hujung minggu lah pergi ke kebun getah. Dengan badan saya yang kurus keding, tak ada kekuatan, pergi ke kebun getah. Bayangkan, saya kurus, jalan kaki 20 minit dalam hutan. Tengok orang takut. Pasal apa takut? Ada komunis ke? Sebab dalam masa tu zaman lama-lama lah, bukan seperti sekarang. Lepas tu pergi pula ke kebun, menebas, badan kurus menebas. Bayangkan, lepas tu meracun, angkat air naik bukit tau. Naik bukit, nanti kan saya cerita pasal bukit. Lepas tu bila sampai kat bukit tu, dah angkat air, angkat 2 tin, sampai kat atas 1 tin tinggal. Bayangkan, orang kurus kan. Lepas tu kaki pap masuk dalam lubang. Takut ada ular. Bayangkan, itulah hidup yang akan anda lalui kalau anda tak berjaya, kata bapa saya. Wah, kalau tak nak belajar betul-betul, jadi macam ni lah, duduk berjaga kebun. Saya pun terfikir, saya harus menjadi seorang insan yang berguna. Sebab itulah saya bertekad, saya ingin berjaya. Alhamdulillah, saya dapat masuk bidang perubatan, dapat menjadi seorang doktor. Masa di universiti, seronok, betul tak? Belajar pasal apa, semua orang pandai-pandai. Tapi ada cabaran sedikit lah. Tapi yang seronok sekali masa dah dekat nak ujung tahun final year tu, jumpalah girlfriend saya. Masa jumpa girlfriend saya, itulah sampai sekarang ni dah jadi isteri saya. Itulah isteri saya, Puan Norisha. Lepas tu saya dah masuk alam kerja. Wah, sebagai seorang doktor mencabar. Orang sakit, kalau sihat kita suka. Kalau tak sihat dia mati, tak apalah, dia tak suka pun tak apa. Dia dah mati kan. Tetapi masa on call, kalau kira gaji itu lagi you all faham lah. Tapi oleh kerana kita rasa kita sayang dengan kerja, kita bekerja dengan baik. Betul tak? Semua orang kalau sayang kerja baik dengan baik lah. Kalau you percaya pada mati level, kerja dengan baik, seperti itu. So saya pun memang suka bekerja sebagai seorang doktor. Memang cita-cita. Satu hari, sebab saya suka main games, saya adalah pemain hoki untuk universiti dan sebagainya. Saya berjumpa dengan seorang rakan pada satu event, dan kami berbincang. Dan akhirnya selepas perbincangan itu, saya fikir saya mesti melanjutkan pelajaran. Jadi saya terus lanjutkan pelajaran saya untuk bidang kepakaran. Saya memilih bidang anestesiologi. Kenapa? Saya katakan kepada anda, saya seorang yang pemalu. Bukan seperti ini, saya pemalu. Kalau boleh duduk belakang rostrum, itu bidang sebenarnya saya. Dan pakar orang-orang anestesiologi macam itu, kita tak perlu cerita dekat orang saya doktor hebat, tak perlu. Yang perlu cakap macam tu, doktor perubatan biasa ataupun pakar-pakar bedah. Dia kena tunjuk dia punya artwork. Saya tak payah. Pesakit jumpa pakar-pakar bius, separuh tidur, nak balik separuh sedar. Senang saja kerja saya. Jadi, tetapi kan, pakar-pakar bedah ni, bila dia nak suruh orang bius, dia cari orang hebat seperti saya lah. Dia cari orang hebat seperti saya. Dan bila saya lihat kerja macam ni, saya kata, bagus. Dan saya pun dapatlah kepakarannya.
jadilah seorang pakar dalam pembiusan. Dan seterusnya saya bekerja di hospital kerajaan. Saya nak berkongsi satu pengalaman. Ini berlaku semasa kami berjumpa dengan Director General of Health. Kami berbincang, berdialog, dan seorang pakar dari bidang yang lain bertanya kepada Director General tadi. Dia kata, bos, dia kata, saya ni kalaulah jadi seorang anggota kerajaan yang setia, bekerja sampai pencen, apa akan berlaku kepada saya, atau apakah kemudahan yang boleh diberikan kepada anak saya, memandangkan difikirkan bahawa satu hari tertiary education akan jadi mahal, you kena bayar, you masuk susah. Alangkah terperanjatnya semua orang ketika itu sebab jawapan yang diberikan tak memuaskan. Anda mungkin faham maksud saya? Faham? Lepas itu saya duduk balik termenung, fikirkan, apakah kesudahan saya? Saya ada 4 orang anak, 4 anak nak belajar perubatan. Wah, satu orang minta 500,000, 4 orang 2 juta. Mana nak cari dudukan kerajaan? Tak lama selepas itu saya pun meletak jawatan dan pergi ke swasta demi masa depan keluarga dan anak-anak saya. Itulah dia sebabnya saya melihat peluang. Akhirnya saya bekerja di pihak swasta. Saya seronok bekerja, duitnya agak lumayan, untuk malahan memang lumayan lah. Boleh pergi mana, beli apa saja, bila-bila semuanya ada. Tetapi saya terikat dengan masa. Walau bagaimanapun sebelum itu, saya ingin menceritakan bahawa saya masih lagi mencari peluang. Saya pernah cuba ke bursa saham, saya pernah cuba pergi foreign exchange trading, saya pernah hilang wang 150,000 seperti itu saja. Tapi saya tetap tersenyum. Kenapa? Itu adalah pelajaran bagi saya. Okey? Dan saya ingin menceritakan kepada anda satu cerita. Ini berlaku di sebuah negara maju, di mana ada seorang pelukis yang sungguh hebat. Apabila beliau melukis, lukisannya mampu mendapat harga ratusan ringgit, ratusan dolar, hingga kan ribuan dolar. Satu hari beliau pergi ke sebuah pasar raya, membeli alat-alat dapur, sayur-sayuran dan sebagainya. Pergi ke kaunter cashier, mula membayar wang. Cashier itu kenal dia, orang hebat. Semua orang kenal orang hebat kan? Jadi bila nampak duit itu agak luntur, beliau curiga. Tapi bila melihat pada orang yang memberi tadi, beliau kata okeylah, biar dia pergi. Kemudian dia pun berlalulah. Tetapi oleh kerana dia tetap curiga, dia panggil supervisor dia. Supervisor dia tengok duit dia, suspicious, kemungkinan wang palsu. Mereka pun buat penyiasatan, buat laporan, dan mereka anggota kerajaan, keselamatan pergi membuat lawatan ke rumahnya, mendapati rupanya memang terdapat cetakan ataupun lukisan wang. Dan beliau dihukum. Apa berlaku? Apa berlaku kepada seorang yang hebat memilih untuk melukis atau membuat wang 50 dolar, padahal nilai lukisan dia ialah ratusan atau ribu dolar. Seperti kita, kalau anda seorang yang hebat, anda nak pilih cara hebat atau cara seperti yang dibuat tadi? Mesti nak pilih cara yang hebat kan? Dan cara yang hebat ialah melalui multi-level marketing bersama syarikat Erken. Okey? Jadi cerita yang kedua, seterusnya saya ingin menceritakan kepada anda bagaimana saya berkenalan dengan Erken. Jadi cerita yang kedua, seterusnya saya ingin menceritakan kepada anda bagaimana saya berkenalan dengan Erken. Ini cerita seronok. Tadi cerita tak seronok, yang ni seronok. Pertama, saya ingin minjam tepukan tuan-tuan dan puan kepada upline saya, ya, yang telah memperkenalkan saya kepada Erken. Ya. Pertama, Mr. Chan dan isteri Maggie. Okey, tepukan. Seterusnya pada Eleanor Yong PUC, pada CCM Chong Yok Mei,
Okey. MCCM Catherine Chong dan CP Shin, dan MCCM Gabriel Woon dan Joanne Lee. Saya kepada Erken, dan saya sungguh bersyukur dapat berkenalan dengan upline saya. Sebenarnya saya memang mencari satu penapis jenis reverse osmosis, tetapi desain yang saya perlukan ialah tabletop. Yang ada di pasaran runcit adalah jenis di bawah kaunter, ya. So saya tak tertarik, dan saya tak faham di mana nak cari. Satu hari upline saya datang. Upline saya datang, tak susahlah. Dia tak payah nak pengaruh saya. Memang saya nak. Saya pun malam tu pasang terus. Kamu produk melalui multi level marketing. Jadi saya congak. Alah, saya dapat 2-3 RO, saya dapat sedikit pulangan lah. Dia pun tinggallah sales kit dan sebagainya. Okay, apabila dia dah tinggal sales kit, besok pagi baru saya tengok. Saya kata, wah, macam ini ke? Wah, senanglah berjaya dalam syarikat ni, saya kata. Saya telefon upline saya. Masa tu saya tahu itu upline kan, saya panggil rakan tadilah. Kata, betul ke ni? Kata, senang sangat nak berjaya dengan syarikat ni. Dia beri saya kepastian, memang senang. Dalam 10 hari saja selepas saya didaftarkan, saya menjadi manager 8,000. Tapi saya bukan jadi manager 8,000 dengan buat perkongsian. Saya cuma cari kontak saja. Upline saya ikut. Saya tengok lagi satu benda. Wah, tak pernah saya lihat. Saya pernah buat multi level. Tak pernah pun upline saya ikut. Tapi kali ini semua ikut. Sampai CP Shin daripada KL pun turun ke Kuantan. Tepukan bagi beliau. Ya? Dan satu perkara yang sungguh memeranjatkan saya ialah apabila dia menunjukkan satu aspek daripada syarikat ini yang mungkin saya tak pernah lihat, iaitu perhubungan baik di antara eksekutif dan multi level marketers. Inilah satu perkara yang sungguh unik dalam syarikat ini. Ya, tepukan bagi syarikat Erken. Seterusnya, saya dalam masa yang singkat dapatlah menjadi ESM atas bimbingan pemimpin seperti Chong, Yok Mei, ya. Dan seterusnya saya diminta supaya pergilah ke meetings, pergilah ke manager seminar. Bila saya pergi ke manager seminar, saya nampak, wah, semua orang pakai sistem. Saya masa tu pakai baju berbelang-belang, kasut putih. Tapi masa tu saya duduk belakang lah, diam-diam malu duduk belakang. Sekali CP Shin kata, saya ada downline nama Dr. Amir seorang. Lepas tu terus popular. Ambil gambar pap sampai saya punya mata kabur. Mata kabur. Saya dah balik pagi malam tu. Saya nak balik malam tu susah. Itulah dia penangan Erken. Sebenarnya saya tak suka ambil gambar. Tapi sekarang dah dalam Erken dah pandai ambil gambar lah. Dan seterusnya saya berjaya sampai jadi DCM dan dapatlah tabung kereta. Ini semua atas bimbingan pemimpin, atas sistem dan sebagainya. Saya ingin membuat perbandingan di antara dua kejayaan tu, mana yang anda mau? Ya, sekali lagi? Dua-dua. Saya tak mau. Saya nak yang kemudian tu. Ya? Pendapatan saya sebagai seorang pengamal perbuatan sungguh lumayan. Pendapatan saya sekarang dalam Erken belum begitu lumayan. Tapi saya bagi perbandingan. Okey, impian. Ramai tak orang nak jadi doktor? Tak ramai. Ramai tak orang nak jadi jutawan? Ramai. Wah, senang prospek ramai. Cara untuk menjadi seorang doktor, you mesti ada kepandaian, betul tak? Mesti ada keinginan belajar sains, betul tak? Tapi cara dalam Erken duplikasi 100%, ikut. Senang tak? Senang. Kemudian masa saya bekerja 9 hingga 9, kadang-kadang 9 sampai 9 pagi besok. Pendapatan lumayan lah, kan? Tapi dalam multi level marketing dengan rangkaian, pendapatan saya purata lah, tak mau cerita berapa banyak saya dapat lah, RM400 hingga RM600 satu jam. Tapi
saya lebih rela dapat RM10 1 jam bersama Aken. Tapi dengan syarat pula, saya ada 1,000 jam. Betul tak? Kalau saya ada RM10, saya ada 1,000 jam melalui rangkaian yang hebat, saya mempunyai pendapatan RM10,000 satu hari. Dengan saya berbelanja hanya 2 jam untuk melakukan prospecting. Hebat tak? Jadi saya ingin meminjam cerita ini. Seng Kok Meng pernah bercerita hal ini, ya. Ini berlaku di negara China lah. Ya, dia master Kung Fu. So master Kung Fu A dan master Kung Fu B. A satu bukit, B satu bukit. Okey. So dia orang naik bukit 3 jam sampai ke atas, belajar, buat exercise, turun, ambil air. So dia orang tak boleh ambil air di atas bukit, semua air kat bawah bukit. Hari-hari buat macam tu. So master B satu masa dalam 6 bulan 7 bulan kemudian dapati bahawa master A tak turun-turun lagi. Bulan seterusnya tak turun lagi master A. So master B kata, apa je master A tak turun? Tunggu lagi sebulan lagi, sampailah lama-lama dia kata, agaknya master A ni dah padam. So satu masa dia naik ke atas. Dia naik ke atas, dia tengok, wah, master A tengah seronok exercise dengan dia punya kungfu dia. Dia kata, kenapa you tak turun ambil air? Oh, tak payah, dia kata, saya punya sifu kata kita kena belanja 2 jam satu hari buat perigi. So dia buat perigi, tak payahlah cari pergi turun 3 jam bawah, 3 jam naik atas. Nampak tak? Itulah dia. Kalau anda ingin berjaya, anda kena ada ilmu yang sesuai. Boleh, ya? So inilah dia yang saya dapat daripada cerita tadi. Okey, seterusnya, kenapa pula kita pilih sebuah syarikat bernama Alken Sendirian Berhad? Ini satu benda yang saya harus telitilah dan saya harus faham betul-betul. Bayangkan seorang doktor buat multi level marketing, besok pagi tak buat. Orang mesti ketawa kan? Semua orang mesti ketawa punya. Memanglah multi level macam tu. Hari ni ada, besok tak ada. Jadi saya kena fikir, adakah syarikat ini mampu memberikan saya kejayaan? Okey, pemimpin saya ajak saya tengok syarikat ini, tunjuk dekat saya kehebatan syarikat ini. Apa dia? Kalau anda ada pernah melihat buku ini, okey, anda kena pandai guna buku ini. Bahawa buku ini adalah the secret to your success and also to mine. Okey, saya belajar bagaimana present ini daripada CD Seng Kok Meng. Saya jarang berjumpa dengan Seng Kok Meng, ya. Saya dengar dia, saya lihat dia, but not in person lah. Hari-hari kadang-kadang cakap macam dia, betul tak? Dia punya perkataan ni, betul tak? Sebuah syarikat yang berwawasan, asalnya 27,000 square foot saja keluasan dia tahun 75. Sekarang 260,000 square foot dengan banyak branches di seluruh negara. Malahan mereka telah melabur 10 juta di pantai timur. Akan datang coming soon. Dan ketika itu you boleh nampak Dr. Amir lagi ligat lah. Okey? Kenapa? Saya percaya selepas itu pantai timur akan meletup. Boleh, ya? Kita menjadi syarikat yang mampu menerajui multi level di rantau ini, ya? Kita mempunyai banyak kemudahan-kemudahan yang bertaraf antara bangsa, ya. Kita lihat apa yang kita ada. Tak ada syarikat lain yang ada kemudahan seperti yang anda perolehi. So apa lagi anda mahu? Mau tengok atau mau tindakan? Ya, tindakan. Saya dengar banyak perkara-perkara yang positif hari ni lah. Harap-harap dia berkekalan lah. Okey. Seterusnya, stokis. Ya. Saya di Pantai Timur ni banyaklah kita panggil home stokis lah. Dia stokis buka ikut suka dia lah. Tapi dalam Alken, wah, dia ada standard dia. Tak boleh main-main, ya. Seterusnya, apa lagi dia ada? Produk.
MRT. Saya ingin menggunakan sedikit masa lah tentang MRT. Saya sebagai seorang doktor mungkin konflik dari segi interest. MRT langsung tak ada kena dengan doktor. Tolong, kalau jumpa doktor jangan kata, "Doktor, MRT betul kan?" Jangan tanya, bukan bidang dia. Ya? Seperti lah, tanya doktor, "Boleh pergi jumpa bomo tak?" Tak boleh. Sebagainya lah. So, kerana apa? Kerana saya terpaksa percaya. Isteri saya, Puan Norisha, satu hari sakit, didiagnosa menghadapi IgA nephritis, di mana buah pinggang dia, penapis dia dah bocor, keluar darah, keluar kencing, keluar protein dalam kencing dia. Berjumpa dengan doktor, "Doktor, apakah peluang beliau sihat pulih seperti sedia kala?" Doktor kata, "Tak tahu, tak boleh jamin." "Apakah rawatan?" "Tak tahu." Rawatan yang doktor bagi ni pun tak tahu sama ada boleh bagi apa-apa kebaikan. Malahan steroid yang diberinya bermasalah kepada beliau. Beliau mendapat kencing manis daripada steroid, bengkak muka daripada steroid dan sebagainya. Tetapi dia berkata kepada saya dan isteri saya, "Kalau kamu ingin cuba produk-produk lain, ambillah EPA sampai 12 biji." Isteri saya halus je orang dia. Kalau suruh makan 12 biji dia tercekik lah. So dia pilih 8. Okay? Dan saya menggunakan produk-produk lain yang bukan berbentuk herbal. So di sini kami menggunakan spirulina, IG6, EPA, vitamin C, lactose hari-hari dan juga guasa. Bayangkan seorang doktor guasa isteri dia. Jadi yang pelik ni, masa saya guasa isteri saya masa dia sakit, masa dia tengah sakit teruk, tak boleh usik, menangis. Pemimpin saya bawa guasa, pemimpin saya guasa menangis. Tapi apabila dah dapat perubahan dalam badan dia, lama kelamaan dia suka guasa, dah terima, tak nangis lagi. Sekarang ni dia boleh guasa saya pula. Itu hebat dia. Saya sendiri, ini satu cerita lah, seorang VVIP di Pantai Timur pernah buat pembedahan jantung lah, buat bypass, coronary bypass. Dia kata dekat doktor tu, "You make me feel brand new," dia kata. Super juga lah dengan Alken. "Selepas makan produk MRT, I feel brand new." Okey, seterusnya kita ada produk-produk yang hebat. Water filter jenis reverse osmosis boleh laku 200,000 unit. Orang kata mahal, orang kata susah nak jual, tapi inilah satu produk yang sebenar-benarnya senang dijual. Kerana apa? Kita boleh ada test kit, bukan pakai cakap saja, kita ada filing. Corpse Relief Lingerie, saya pun dah buat jualan Corpse Relief Lingerie. Saya pun dah boleh buat, tapi pakai tangan lah. Seterusnya dan kehebatan-kehebatan akan memang terselah lah. Kalau anda lihat sebenarnya memang terselah keunikan akan. Satu yang paling saya percaya, seperti yang saya kata tadi, ialah plan pemasaran yang adil. Bayangkan dalam CD ni, CD terbaru seorang nenek 76 tahun turun naik bas boleh jadi DCM. Anda bagaimana? Boleh jadi DCM. Dia sebenarnya dia baru saja naik pentas ni, ambil sapphire pin dah jadi DCM. Ini seorang pemimpin yang hebat. Dan kalau lihat dia, tak nampak pun 76 tahun. Itu rahsia yang lain-lain sebalik produk Alken. Dan sistem Alken ini adalah satu perkara yang anda harus perhatikan baik-baik, kerana anda tidak boleh berjaya tanpa sistem yang baik. Sistem yang baik macam mana? Bukan you kata baik, mesti teruji. Berapa orang MCCM kita ada depan kita, berapa ramai MCCM kita telah lihat. Kalau di syarikat lain, di tempat kita kerja, ramai ke jutawan depan tempat kita kerja? Tak ada pun kan, mungkin seorang saja. Itu pun nak jumpa kita muka masam je kan. Di sini MCCM tengok, wah, punya baik hati, tunjuk ajar, ajak kamu kemari. Yang separuh tu
kena jemput naik kereta dia lagi. You punya bos nak tak? Tak nak kan? Seterusnya, budaya. Inilah satu benda yang kita harus lihat. Nak membina budaya bukan setahun dua, bermakan masa. Dan Elkon mampu membina budaya ini. Budaya apa? Bekerjasama, menghormati antara satu sama lain. Kalau anda tak pandai jaga sideline anda tak pandai jaga downline anda tak pandai ikut bagaimana bekerjasama, satu roboh, semua ikut roboh. Sebab itulah kita bersatu padu, one team, one dream, to be the best above the rest. Itu impian kita, menjadi yang terbaik. Seterusnya, peluang antara bangsa. Ini anda lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kata mereka sudah ada rangkaian di Indonesia. Kita orang Malaysia paling tidak 3 bangsa, India, Melayu dan Cina. 3 negara tu ada. Indonesia, China, Hong Kong dan India. Yang mungkin susah sikit Thailand lah. Tapi tak kisah, pasal orang siar ramai. Ya. So saya ingin membawa satu cerita lah. Saya banyak cerita lah ya, sebab saya suka membaca. Ini cerita pasal seorang IT expert lah. Dia expert dalam IT. So satu hari dia accident lah. Dia accident, dia pergi hospital lah. Tapi bukan hospital saya. Hospital saya orang semua sihat-sihat je pergi. So dia dalam koma. So masa dalam koma tu, nyawa dia dah melayang sekejap lah. So nyawa dia melayang, dia pergi satu tempat, agaknya dia berjumpa dengan Tuhan ke apa tak tahulah kan. Sekali dia kata benda yang dijumpa tu kata, okey, you boleh pilih nak masuk mana preliminary. Ada yang nak masuk syurga ataupun yang nak masuk neraka. Nak masuk syurga lah. Tak apa, masuklah. Dia masuk syurga. Lepas tu dia keluar, sekarang dia nak pergi neraka. Okey, tengok. Dia pergi masuk neraka. Dia terperanjat. Kenapa dekat neraka best? Kalau orang Hindustan kita ada Shah Rukh Khan lah. Kan, kalau perempuan lelaki perempuan kajol ke apa macam itulah kita dia kata semua tu ada kat situ. Kan? Lepas tu dia dah balik. Dia kata best juga neraka ni. Lepas tu dia pop dia punya dia punya roh tadi masuk dalam badan dia balik. Tak lama lepas tu dia kiok. Lepas ni dia mati betul lah. Dia dah mati betul. Dia jumpa dah pengadilan. Oleh kerana dia dosa pun tak banyak, pahala pun tak banyak, Tuhan dia kata kat dia, you nak pergi mana, you sukalah. Dia kata. Dia fikir bayang-bayang, dekat neraka lagi best lah. Dia pun masuk neraka. Sekali masuk neraka, seksanya dia kata, apalah aku ni, kenapalah aku pilih neraka, aku dah tak boleh keluar balik masuk syurga. Dia jumpa dengan Tuhan. Tadi aku masuk syurga, tadi semalam aku tengok neraka best, kajol ada, apa semua ada. Sekarang ni dah tak ada. Dia kata apa? Itu wallpaper saja. Faham? Seperti anda, kalau anda masuk satu perniagaan, tengok betul-betul. Kalau anda nampak akan masuk sungguh-sungguh. InsyaAllah berjaya. So sebenarnya kerjaya di Elkon adalah mudah, tapi bukan senang. Banyak orang fikir untuk melakukan multi level marketing mesti senang. Bukan, mesti mudah, simple. Kalau simple, baru orang semua boleh lakukan. Tak kira budaya, bangsa, keturunan, darjat dan sebagainya. Okey? Kalau terlalu simple, itu mungkin skim cepat kaya lah. Dan kita menggunakan perkara yang paling senang, iaitu duplikasi. Anda kena duplikasi 100%. Apa yang nak diduplikasikan? Sikap. Sikap apa? Sikap yang positif. Kalau anda seorang pemimpin, sikap anda negatif, dia duplicate semua, rangkaian semua tutup lah. Betul tak? So, kita boleh berjaya kalau kita duplicate yang baik. Dan itulah yang kita nak. Dan di dalam syarikat
multi-level marketing dalam Elkon, kita katakan bahawa anda kena mempunyai sikap yang positif melebihi cara 90% dan 10% lagi cara. Tetapi cara tak boleh ditinggalkan. Mana nak cari cara? Dapat cara boleh petik macam tu ke? Tak ada kan? Upline, sistem, datang meetings, belajar sampai you dapat refine satu cara yang mampu membawa anda kejayaan. Boleh ya? Sebenarnya cara yang ada dalam syarikat Elkon adalah cara yang sudah diberi daripada A sampai Z. Anda kena kutip satu persatu sampai anda faham segala-galanya. Okey, mungkin apa yang diajar kepada anda tidak dalam sequence A to Z. Jadi anda kena duduk belajar, baca, terus baca. Tak faham, panggil upline. Kalau upline tu tak mampu, kita panggil lagi upline. Tak mampu lagi, panggil upline. Tak mampu lagi, panggil SAB. Tak mampu lagi, panggil executive committee. Susah tak? Semua boleh bimbing you. Tak faham, jumpa saya. Okey. Dan yang paling penting sekali ialah impian mesti tinggi. Kalau anda dah ada Mercedes-Benz, tolong berimpian nak beli jet. Kalau anda ada Mercedes-Benz, kata nak dapat Mercedes-Benz, nak buat tak? Tak nak. Pendapatan saya tinggi, saya nak buat Elkon. Macam mana saya nak buat Elkon? Jadi satu hari saya fikirlah, wah, saya punya tukar saya punya impian. Bukan kahwin lagi satu lah. Itu bukan impian. Impian saya adalah untuk berbelanja. You all semua nak jadi jutawan kan? Saya nak buang 1 juta 10 hari enjoy holiday. Boleh tak? Itu impian saya. Kalau tidak, susahlah, impian kecil. Impian saya mesti besar, melebihi apa yang saya perolehi. Boleh ya? So siapa nak ikut impian saya boleh. Okey. Jadi ini semua cerita sonok-sonok lah. Kita dah berjaya. Tapi sebenarnya bukan semudah itulah. Saya ada dugaan juga. Ya? Saya ada dugaan juga. Pertama, semasa saya nak jadi DCM, kalau ada orang tak tahan, mungkin dia sendiri pun akan give up. Pada satu hari Minggu, hari Ahad, dah dekat dengan closing, saya pergi berkongsi belah pagi, jumpa seorang rakan, berkongsi dengan filing, apa cerita semua. Dia pun seronok, dia pun nak barang tu. Saya kongsi filing RO, dia pun impress. Lepas tu bila saya nak close, dia kata, Amir, dia kata, macam ni lah, dia kata, saya dah nak rumah baru, tapi rumah tu tak siap. Nanti rumah tu dah siap, nanti I belilah. Okey lah, kita tak sabar lah kan. Saya pun balik rumah, isteri pun ikutlah. Kemudian pergi lagi satu kawan, belah petang pergi lagi berkongsi. Kali ni kawan tu pun super juga. Dia pun nampaknya prospek RO. Saya pun cerita pasal RO, cerita pasal RO. Dah nak closing dah, sekali isteri dipanggil, bang, dah nak meletup dah bang, dia kata. Rupanya isteri dia mundar mandir tadi, dia tengah tahan sakit perut dia nak beranak. Jadi saya tak kata apalah, dia dah nak beranak sangat. Saya kata okey, tak apalah, saya akan follow up kemudian. Bayangkan saya punya dugaan, closing date dah dekat, orang ni semua dah ada hal. So malam tu saya nak pergi keluar prospecting lagi. Isteri saya kata, you pergi seorang lah, dia kata. Dia kata tak apa, saya pergi. Kali ni dia perlukan produk kesihatan. Saya pun dapatlah close. Tapi tak cukup SV lagi, tapi masih ada. So pagi besok 8.30 saya dah ada satu appointment. Dan pada hari itu saya close satu produk lagi. Dan cukup SV 8,000. Untuk qualify sebagai DCM. Hebat kan? Jangan putus asa. Boleh Satu dugaan lagi yang saya rasa sungguh hebat lah, ialah pencuri impian lah. Itu isteri saya sendiri Okey, isteri saya tak fikirlah kenapa saya nak buat multi level lah. Rumah indah, macam holiday resort lah. Ada kolam ikan depan bilik lagi. Bilik tu pula terus nampak kolam ikan, tapi ada pintu lah. Bukan tak ada pintu. Dalam rumah, di luar rumah Japanese garden lagi.
tahu pokok 4,000, 5,000 dekat luar rumah. Indah tak? Indah. Tapi kenapalah Dr. Amin ni nak buat multi-level tu? Kadang-kadang pemimpin kata Dr. Amin gila. Sebenarnya memang saya jatuh cinta dengan multi-level kerana saya percaya kepada potensi exponential function dia. Dan setelah saya berjumpa dengan sebuah syarikat bernama syarikat Akan Sdn Bhd, saya percaya itulah segala-galanya untuk saya. Okey? Saya lupa juga saya minta maaf, saya lupa untuk merakamkan banyak terima kasih kepada eksekutif syarikat dipimpin oleh Mr. A.K. Tan dan Mr. Ho Saleh. Tepukan bagi mereka. Dalam satu DCM seminar kami orang-orang baru DCM dapatlah peluang berbincang dengan diorang pada lunch dan dinner hours. Dan alangkah terpanjatnya kita melihat bahawa mereka adalah orang yang down to earth, sanggup duduk dengan kita, kita boleh bertanya dan sebagainya. Dan tak lupa juga kepada SAB ketika itu kerana mereka juga turut bersama-sama kami dan sanggup berbincang dengan kami. Tepukan bagi SAB. Dan di sini saya ingin juga meminjam tepukan tuan-tuan kepada seorang insan yang saya rasa sungguh hebatlah. Yang saya rasa satu hari kalau boleh saya nak jadi pemimpin seperti beliau lah, iaitu MCCM Seng Kok Meng. Okay, saya seorang doktor. Kali ini saya nak bawa cerita seorang doktor lah. Boleh Okey, ini berlaku di Dewan Bedah lah. Selalunya doktor ni, bedah ni dia tukang bedah. So salah seorang doktor bincang-bincang, dia kata, "Doktor, you suka pesakit macam mana?" Dia kata. So seorang doktor kata, "Saya suka accountant." Dia kata. Kenapa? Oh, dalam organ-organ dalaman dia ada nombor. Ada nombor. Bila dia operate senang saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 macam tu. Seorang lagi tanya, "Habis you suka doktor pesakit macam mana?" Dia kata, "Oh, saya suka electrician." Pasal apa? Semua ada color coding. Ada color coding. So, ada electrician tak? Angkat tangan. Maaf ada accountant tak? Angkat tangan. Takkan malu pula. Angkat tangan lah. Thank you. Lepas tu seorang lagi tanya, "Oh, saya suka librarian." Dia semua ikut abjad A sampai Z kan? Yang seorang lagi dia tanya lagi pakar seorang lagi. "Oh, saya suka lawyers," dia kata. Ni jangan suruh lawyer angkat tangan lah, lawyer tak suka. "Kenapa you suka lawyer?" dia kata. "Oh, dalam badan dia perut dengan hati tak ada." Kenapa pula tak ada, dia kata? Sebab lawyer ni tak ada hati perut. So macam lah, kita melawak je ya. Okey. Tapi cerita ni belum habis lagi. Last kali dia tanya dekat Dr. Bius tu pula, "Habis you suka orang macam mana?" "Oh, saya suka Alkanian. Otak sihat, perut bersih, hati semua detox." Kalau nak operate memang senang ni. So, kata-kata hikmah sebelum saya berundur, bagi saya, semua orang di hadapan saya, belakang tak ada, semua orang di hadapan saya berhak mencapai kejayaan. Percaya tak? Anda mungkin tidak berpeluang, ataupun ada sebab-sebab tertentu persekitaran anda tak percaya. Tetapi anda kena tinggalkan segala kejayaan anda dahulu, kerana sekarang anda dah lihat peluang, anda dah lihat syarikat Akan, dan anda sudah lihat segala sistem budaya dan sebagainya. Anda terus kena bermula dari sekarang melakukan tindakan seterusnya sehingga berjaya. Boleh Bagi orang yang berhadapan dengan kegagalan, kegagalan itu sebenarnya adalah permulaan kepada satu kejayaan, dan setiap kejayaan menghasilkan lebih banyak kejayaan. Anda kena percaya dengan itu. Dan yang paling penting bagi anda, mesti mempunyai impian yang lebih hebat, mesti impian yang tinggi. Saya ingin membawa cerita lagi, boleh tak? Ini berlaku dekat sekolah lah. Ini dekat sekolah. Saya sebenarnya pengurusi PIBG dekat sekolah. Saya bawa cerita ni dekat sekolah lah.
So ini berlaku apabila anak murid ni bawa balik rekod. Rekod ni ibu bapa kan pergi tengok rekod bawa balik. Sekali anak ni semua merah. Kali sebelum dia nak jumpa bapak dia, apa nak kata, takut bapak dia marah kan. Kali dia tunjuk ke bapak dia, sebelum dia, bapak, agaknya kenapa saya dapat merah ni, dia kata. Agaknya faktor keturunan ke atau faktor environment. Jadi pasal bapak dia pun lebih kurang, masa tu bapak dia pun diam je. Boleh ya? Ke nak lagi satu lagi? Last one. Ni cerita lagi. Okey? Tapi ni cerita lawak je lah, tak ada kena-mengena dengan Al-Kena. Ini berlaku kat sekolah. Kali ni report card. Ibu ni, guru ni tulis pada ibu bapa dia pasal anak dia. Anak kamu cerdik kat sekolah, pandai. Tetapi dia apa nama ni? Dia suka termenung lah, termenung ingatkan perempuan, dia kata. Dia anak laki-laki lah. So dia balik bagi kat ibu dia. So ibu dia pun tengok. Lepas tu budak dia pun pergi sekolah. Bila sampai sekolah, cikgu tanya, "Son, what did your parents commented?" Dia kata. Dia kata, "Tengoklah ni." Dia rupanya mak dia balas surat tu. "Dear teacher, thank you for reminding me about my anak," dia kata. "Tetapi saya pun ada masalah sama dengan bapa dia." Jadi saya dah berakhir di sini, tapi sebelum saya berakhir, izinkan saya berpantun lah. Boleh ya? Bulan Ramadan berlapar dahaga, tak kira tak lama lagi kita berhari raya. Melihat peluang di depan mata, bersama Icon pasti berjaya. Berbaju raya di pagi raya, berbaju baru di pagi raya, hidangan disediakan untuk semua. Bahagia apa ni? Okey, rahsia di Icon untuk berjaya, banyak tindakan, sabar dan rajin usaha. Okey? Dan akhir sekali, Encik Manah ke pasar beli peria. Mohon maaf, selamat diparaya. Jumpa anda di Korea. Semoga anda semua berjaya. Sekian, terima kasih.